Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengikut UMNO, mereka lebih rela duduk di dalam pembangkang daripada bekerjasama atau berpakat dengan Pakatan Harapan. Tak lama selepas itu, UMNO menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Dan alasan yang UMNO beri ialah bukan mereka nak duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan, tetapi dipaksa duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Mengikut UMNO, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah perintah ataupun arah, istilah yang diguna ialah titah oleh Tuanku untuk menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Bermaknanya UMNO tidak rela, UMNO tidak sudi. Tapi kerana dipaksa oleh Agong, maka UMNO had no choice. Terpaksa. Istilah dia terpaksa menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Kalau betul lah apa UMNO bercakap, sebab saya sendiri tidak pernah lihat apa-apa surat dari Istana Negara yang berkata Tuanku titah UMNO untuk menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Cuma surat istana mengatakan Agong perkenan lantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu saja. Tak sebut tentang UMNO dititah ataupun dipaksa menyertai kerajaan Pakatan dan sebagainya. Anyway, ini yang didakwa, the claim by UMNO. Betul ke tidak? Dan UMNO kata, betul. Takkanlah UMNO nak bohong satu dunia dan nak guna nama Agong. Bermaknanya UMNO ni guna nama Agong dan salahkan Agong dan kata Agong yang paksa UMNO duduk dalam kerajaan. Jadi, kalau betul, dan Istana Negara tak pernah nafi, semenjak perkara ini berlaku, Istana Negara tidak sekali pun keluar satu kenyataan menafi yang Tuanku paksa UMNO suruh duduk di dalam kerajaan. No denial. So far, dah berapa bulan. Anyway, oleh kerana UMNO claim demikian, UMNO mendakwa yang mereka dipaksa oleh Agong duduk dalam kerajaan dan Agong sendiri atau Istana Negara tak pernah menafikan, maka kita boleh assume, kita boleh anggap yang tuduhan ni betul. Jadi sekira tuduhan ini betul, bermaknanya Agong telah melakukan jenayah. Agong telah melakukan satu kesalahan. Sebab mengikut perlembagaan, Agong tak boleh terlibat di dalam politik. Agong tak boleh bermain politik. Sekiranya Agong main politik atau terlibat di dalam politik, ini satu kesalahan di bawah perlembagaan Malaysia. Dan ini serius. Sebab sekiranya perkara ini benar dan nampaknya memang benar, maka Agong boleh dipaksa turun tahta. Dan bukan saja boleh dipaksa turun tahta, boleh juga dipaksa turun dari menjadi Sultan Pahang. Dan perkara ini telah berlaku banyak kali dulu. Sultan Musa misalnya, Sultan Ali Terengganu, Sultan Musa Selangor bukan saja dipaksa turun tahta, tetapi dibuang daerah, buang dari Malaysia dan terpaksa hidup dari tahun 45 hingga tahun 60. 15 tahun Sultan Musa yang disingkir, yang dibuang dari tahta, hidup dalam buangan, in exile, hingga tahun 60 dan hanya dibenar balik ke Selangor kerana kesihatan. Sebab Sultan Musa sudah tidak sihat dan akan mangkat, maka kerajaan bagi Sultan Musa balik ke Malaysia supaya dia boleh mati di Selangor. Dan tahun 60 kita sudah merdeka. Ini bukan zaman British, ini zaman merdeka. Sultan Ali pun
Walaupun ini berlaku semasa zaman British, Sultan Ali dari Terengganu pun dibuang. Dan bukan saja dibuang, tapi pensyen pun ditarik balik. Tidak mendapat pensyen. Dan anak dia, anak Sultan Ali itu, yang raja muda, sepatutnya raja muda, dia kena bawa driver lori dulu. He was a lorry driver. Sebab dia orang tak ada income tu. So maknanya ada satu dua peristiwa lagi di mana Sultan dipaksa turun tahta kerana jenayah, kerana melakukan kesalahan. So benda ni boleh berlaku. Bukan saja Agong boleh disingkir dari tahta Agong, tapi sebagai Sultan Pahang pun sekiranya terbukti bahawasanya Agong telah melakukan satu kesalahan. Jadi perkara ni tahun 80-an dulu semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, sudah ada banyak masalah dengan Raja-Raja Melayu. Jadi Mahathir fed up, berlaku constitutional crisis, krisis perlembagaan. Dan Mahathir tubuhkan satu mahkamah khas, special court, di mana Raja-Raja Melayu, baik Sultan, baik Agong, boleh dibawa ke hadapan mahkamah dan dibicarakan dan diadilkan di dalam mahkamah. Dia orang kata ini kerja Mahathir. Bukan kerja Mahathir. Actually, krisis tu di antara Raja-Raja Melayu dan UMNO. Dan yang terlibat bukan saja Mahathir, tapi Tun Ghaffar Baber dan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dengan Tun Ghaffar yang keluar masuk Istana Negara semasa krisis tu sedang rancak. Mahathir pula membuat roadshow. Roadshow dipanggil Semarak. Dia pergi roadshow seluruh Malaysia menerangkan kepada rakyat sebab apa berlaku krisis perlembagaan dan sebab apa perlu mahkamah khas supaya Raja-Raja Melayu, baik Sultan, baik Agong yang melakukan kesalahan boleh didakwa di dalam mahkamah, charge dalam mahkamah, dibicara di dalam mahkamah. So benda ni ada sejarah, ada history. Dan berpandu kepada kenyataan UMNO atau dakwaan UMNO, UMNO ni tidak sudi, tidak rela menyertai kerajaan Pakatan Harapan, tapi kerana ditekan, dipaksa oleh Agong, mereka terpaksa menyertai kerajaan. Dan hari ni kita tengok maknanya Anwar duk kutuk Najib. Anwar kata Najib ni shark, ya, penjenayah yang terbesar dalam Malaysia pun dah dipenjara. DAP pun kutuk UMNO. PKR pun kutuk UMNO. Jadi kutuk mengutuk ni sedang berjalan dengan hebat sekarang ni. So it is not a marriage made in heaven. Ataupun dia kata trouble in paradise. So memang nampaklah DAP, PKR ni bukan nak ke UMNO sangat. Sekarang pun DAP duk kutuk UMNO, PKR duk kutuk UMNO, Anwar duk kutuk Najib. So bukanlah ini suka sama suka punya kes ni. Ini kes paksaan. Dan yang memaksa UMNO duduk dalam kerajaan, walaupun UMNO tak mahu duduk dalam kerajaan, ialah Agong. So Agong ni sudah berpolitik. Agong ni salah guna kuasa dan bermain politik. Jadi itu satu kesalahan yang melanggar perlembagaan. Dan perkara ni sudah beratus tahun. Kita kena ingat sistem kita ni constitutional monarch ataupun raja berperlembagaan ialah sistem British. Dan perkara ni mula-mula wujud masa King John dulu. Siapa yang minat cerita Robin Hood tu, dia tahulah siapa ni King John ni, zaman Robin Hood dulu. Jadi King John ni bergaduh dengan rakyat. Akhirnya King John terpaksa tanda tangani satu perjanjian dengan rakyat. Agreement di antara istana dan rakyat yang dipanggil Magna Carta. Wujud lagi dokumen tu, ada lagi. Dan masa zaman King Charles pertama,
Hari ini England is King Charles ketiga. Kita sekarang ni sudah yang ketiga. Masa King Charles pertama, dia bergaduh dengan Parlimen. Dia berperang. Jadi tentera raja, tentera King Charles dengan tentera Parlimen yang diketuai oleh Oliver Cromwell berperang. Akhirnya King Charles kalah dan dipancung. Yes, King Charles tu cop-cop, kepala putus. So maknanya benda ni dilihat serius. Akhirnya sejarah membuktikan raja tidak berkuasa di bawah raja perlembagaan. Bukanlah raja dulu-dulu, raja yang semenjak zaman King John, King Charles sampai sekarang King Charles ketiga. Raja ni kuasa dia terhad. Dia raja berperlembagaan. Raja tak boleh nak perintah arah sesuatu perkara ikut suka hati dia, dan tak boleh nak buat sesuatu, misalnya arah UMNO menyertai kerajaan apabila itu di luar kuasa agung dan perlembagaan tidak benar agung membuat perkara begitu. So this is a 500-600 year punya history lah kalau kita nak kira. King John tu lagi lama lah. Masa King John tu, dia Salahuddin. Kalau kita tahu cerita tentang King Richard and Salahuddin berperang di Middle East. So we are talking about almost 1,000 years of history semenjak wujudnya sistem raja di England ni, tahun 1066. So Malaysia ni kita inherit the same system, dan sistem ni telah diuji banyak kali dalam 1000 tahun. Sistem diuji banyak kali, diuji oleh King John kalah, diuji oleh King Charles the First, King Charles pun kalah. Ini kita cerita ni beratus-ratus tahun dulu. Bermaknanya parlimen ataupun perlembagaan lebih berkuasa, lebih tinggi dari kuasa raja atau kuasa agung. This has been proven hundreds of years in history. Jadi hari ini tercetusnya satu krisis perlembagaan yang baru selepas krisis perlembagaan tahun 80-an dan tahun 90-an, di mana tahun 90-an tu mahkamah khas ditubuhkan untuk nak charge ataupun bicara seorang raja yang melakukan kesalahan atau salah guna kuasa atau melakukan jenayah. So today kita perlu kaji, betul ke dakwaan UMNO? Yang UMNO yang sebenar tak mau join ni, yang sebenar tak mau join Kerajaan Pakatan Harapan, tapi dipaksa oleh agung, dititah, diperintah oleh agung, dan UMNO terpaksa membuat sesuatu yang mereka tidak mau buat kerana agung. This is a very serious punya charge. Sebab sekiranya perlembagaan tidak membenarkan, dan sekiranya tahun 90-an UMNO ataupun kerajaan yang di bawah UMNO telah menubuhkan satu mahkamah khas, special court, di mana raja yang salah guna kuasa, baik sultan, baik agung yang salah guna kuasa, boleh diseret ke mahkamah dan dibicara di dalam mahkamah, dan kalau didapati salah, tindakan boleh diambil. Dan pada masa-masa yang lepas, bukan zaman Hang Tuah, kita cerita ni dalam masa tak sampai 100 tahun. Dalam zaman tak sampai 100 tahun. Maknanya kita ambil cerita dalam masa kata dalam 70 tahun kebelakangan ni, sebelum merdeka, selepas merdeka, beberapa sultan telah disingkir, telah dipecat, terpaksa turun tahta dan dihukum atas kesalahan. Baik Sultan Ali Terengganu, di mana bukan saja disingkir tapi pensyen pun ditarik balik. Sultan Musa Selangor, di mana bukan saja dipaksa turun tahta tapi dibuang 15 tahun ke Pulau Kukus.
di satu pulau dan tidak dibenar balik ke Malaysia hingga hampir nak mangkat baru dibenar balik ke Malaysia. So it's been done before. Raja-raja di mana mereka melakukan kesalahan, mereka boleh didakwa. Dan apa beza sekarang ni lebih lagi, sebab masa dulu kuang-kuang raja ni boleh dianggap berkuasa. Raja sekarang ni tidak ada kuasa. It's only constitutional monarch, di mana mereka ni menjalankan tugas seremonial sahaja. Kalau nak buka hospital ke, nak buka parlimen ke, kita panggil lah raja tu, come open parlimen, open hospital, ataupun nak ada pertandingan baca Quran, kita panggil lah dia. Tapi dalam hal-hal pentadbiran, hal-hal politik, urusan negara, raja-raja tidak boleh campur tangan. Dan kalau mereka campur tangan, kalau tuanku campur tangan seperti didakwa oleh UMNO, mengikut UMNO, maka tindakan perlu diambil untuk mengingatkan raja masa depan ni, baik Sultan, baik Agung, bahawasanya mereka di bawah perlembagaan, bukan perlembagaan di bawah raja. Assalamualaikum. Salam sejahtera.